Ingatkan imam masjid ni baik, rupa-rupanya bela saka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to story puaka malam ni. Selamat datang tim puaka sekalian. Apa khabar semua? Sihat tak sihat? Macam konsert pula. Pada mana yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Yang dah lama join tu, bawa-bawalah bertaubat. Kita ni dah ke akhir zaman. Tiba-tiba pula kan. Mana yang belum lagi follow saya punya social media, boleh follow dekat bawah geng. Saya dah sediakan semua link. Korang tunggu, korang tekan follow je. Korang tolonglah saya dapatkan 100k subscriber. Banyak kali dah cakap, berbuih-buih dah mulut ni macam makan sabun. Tolong saya. Nanti saya bagi baju dekat 5 orang bertuah. Pergilah share cerita ni dekat makcik-makcik kafe, dekat acik-acik kerja hospital semua tu. Alang-alang tengah shift malam tu, biar dia layan cerita seram ni. Jadi kita pun tak naklah panjang-panjang lebarkan benda ni kan. Cerita seram dah ada, korang just tunggu je, betul tak? Tapi sebelum tu lah, saya nak cakap lagi satu benda. Cerita kali ni agak lain sikit, agak lain daripada yang lain. Tak pernah pula aku upload cerita berkenaan dengan imam masjid ni. Lagi-lagi cerita dia imam masjid pakai saka. Selalunya imam masjid ni memang orang cakap pelindung lah buat kita. Tapi aku harapkan cerita yang akan dikongsikan oleh Akak Nisa pada malam ni jadikan sebagai iktibar, bukannya sebagai nak merendah-rendahkan agama, tidak. Kita share untuk supaya kita dapat jadikan pengajaran. Kita tak buat sebab Akak Nisa pada malam ni dia nak menceritakan sebuah kisah yang berlaku di sebuah kampung yang berada di Perak. Cakap Kak Nisa kan, benda ni dah lama dah berlaku. Waktu tu Kak Nisa ni kecil lagi, bermain tepi longkang, kutip tauge, kutip kangkung sana. Nak dijadikan cerita, waktu ni dia masih menetap di sebuah perkampungan dekat area dalaman Perak sana. Tapi macam biasalah, sebelum kita sambung cerita, kita kena ada lampu merah. Kalau tak ada lampu merah, ibaratkan bercerita tentang kancil dan juga buaya, betul tak? Jadi awak sabar kejap, saya tukar lampu merah saya. Barulah merah, barulah semangat nak cerita seram. Ini tak, warna putih je kan. Nak cerita seram pun terbantut, tergelak-gelak nanti kan. Okay, so macam biasalah, sambung balik pada cerita tadi kan. Setiap kampung mesti ada imam, betul tak? So dekat sana ada seorang imam. Nama dia adalah Imam Tahir. Imam Tahir ni merupakan imam lama lah dekat kampung tersebut. Umur pun dah lanjut, umur dah macam lebih kurang 70-an macam gitu. Tapi badan dia masih bagus, badan dia masih cegas macam orang muda geng. Dan orang memang pujilah Imam Tahir ni bagus betul ya. Setiap kali solat dialah nak jadi imam. Kalau budak-budak baru nak jadi imam, maunya diseligi kepada budak baru tu. Tak boleh, kena bagi si Imam Tahir ni jadi imam. Dia pun paling rajin buat ceramah geng. Kalau lepas maghrib tu, dialah yang paling awal bangun, duduk atas kursi khutbah tu, bagi ceramah dekat orang kampung. Senang cakap Imam Tahir ni memang bagus lah. Tapi ada yang peliknya tau dekat Imam Tahir ni. Orang sana cakap-cakap, di mana yang pertama sekali lah senang cakap, walaupun dah bergelar imam lama kan, tapi Imam Tahir ni dia masih tak jejakkan kaki ke tanah suci, masih tak pergi ke Mekah sana. Nak cakap susah tak adalah susah geng. Rumah banglo dekat kampung sana. Walaupun waktu tu orang dah banyak kali offer Imam Tahir pergilah Mekah, tanah suci, saya nak sponsor Imam Tahir. Tapi dia tak nak geng, dia tolak dengan baik. Tak apalah, tak apa, bagilah orang lain dulu. Imam tak apa, imam okey je dekat sini. Ada je alasan dia cakap tak boleh pergi, ada je alasan dia cakap ada benda yang kena settle. Another thing pasal Imam Tahir ni juga kan, dia ni kalau kau panggil nak pergi buat kenduri, makan malam ke, dinner ke apa, semua dia on. Semua dia boleh uruskan. Tahlil apa semua dia boleh pergi settle geng. Tapi Imam Tahir ni tak pernah menguruskan jenazah, tak pernah solat jenazah, tak pernah mengimamkan talqin apa-apa berkaitan dengan jenazah. Semua dia tak buat geng. Senang cakap, bab jenazah, bab ke kubur memang bukan dia punya cita rasa lah. Satu lagi yang pelik, orang lain cakap lah, orang kampung cakap lah, diorang ni tak pernah nampak Imam Tahir ni ziarah kubur. Tapi itulah disebabkan Imam Tahir ni orang lama, orang baik. So orang buat-buat tak nampak lah, orang pejam mata je benda-benda macam tu, sebab dia dah banyak sangat jasa dekat kampung. Jadi setakat benda-benda kecil macam tu, alah pejam mata je lah, lupakan je lah. Sehinggalah pada satu hari segala rahsia terbongkar berkenaan dengan Imam Tahir.
Kalau korang nak tahu kan, kampung ni setiap tahun mesti ada satu kes seram yang terjadi, di mana sampai sekarang tak dapat tangkap siapa pelaku dia. Tak tahu siapa yang buat benda yang hina ni. Nak tahu tak kisah seram apa tu? Nak dijadikan cerita lah kan. Dikatakan setiap malam Jumaat waktu bulan mengambang mesti ada kes kubur yang digali semula. Dan bila orang pergi tengok kubur tersebut, kepala jenazah telah pun hilang, ibarat telah pun dipenggal ataupun disorok. Dan yang paling menyeramkan, benda ni bukan je baru jadi sekali dua geng, tapi dah dekat 5 tahun berlaku. Kadang-kadang dalam setahun tu dekat 3-4 kali jadi. Polis, askar, FBI, CIA, NASA, astronaut, Dr. Syekh Muzaffar semua dah pergi siasat lah benda ni. Dr. Syekh Muzaffar? Tak ada, bukan. Senang cakap, semua badan-badan berkuasa dah pergi siasat tau benda yang seram ni. Tapi diorang tak jumpa pelaku, diorang tak jumpa bukti, tak ada saksi, tak ada apa-apa petunjuk. Jadi kes ni diam sampai situ je. Media pun tak cover benda-benda yang macam ni. So bila badan-badan kuasa ni tak dapat nak cari penyelesaian, diorang upahlah ahli-ahli agamawan. Malangnya ahli-ahli agamawan ni pun satu, tak tahu punca geng. Diorang cakap, tak tahulah, cik tak pernah pula nampak benda-benda seram macam gini, kepala mayat hilang. Selalunya dalam cerita Mamat Khalid je cerita ni jadi, tapi ni reality pula. Contoh macam gitu diorang borak. Diorang pun tak tahu macam mana benda ni jadi. Sehinggalah ada sekumpulan anak-anak muda dekat kampung ni rancang nak buat sesuatu tanpa pengetahuan orang-orang lain. Time tu dalam grup tu ada 5 orang muda geng. Semua lelaki. Memang orang muda ni geng-geng yang baik lah, geng-geng yang soleh-solehah. Memang senang cakap anak syurga lah. Memang penghafal ayat Al-Quran, selalu pergi masjid, selalu dengar ceramah. Memang belajar ruqyah daripada kecil geng. Diorang macam nak buat grup ni sebab diorang rasakan macam ada sesuatu yang antara AJK masjid ni sorokkan. Sebab penjenayah yang curi kepala jenazah ni tak pernah tertangkap. So macam pelik lah, takkanlah orang luar yang datang buat hal, mesti orang kampung ni juga. Jadi remaja ni, diorang satu grup ni rasa macam mesti benda ni ada kaitan dengan orang-orang masjid, orang-orang lama dekat sana. So diorang wujudkan grup ni tanpa pengetahuan orang-orang lama, tanpa pengetahuan Imam Tahir. Sebab Imam Tahir ni ketua operasi, senang cakap. Nak buat operasi tangkapan ke, nak buat jerat ke apa, Imam Tahir kena approve dulu. Imam Tahir tak approve, tak boleh buat. Senang cakap Imam Tahir ni tahu semua benda lah. So diorang tubuhkan grup ni 5 orang muda, tak bagi tahu Imam Tahir. Diorang nak buat sendiri senyap-senyap geng. Satu malam, waktu ni bulan mengambang separuh. Dijangkakan mungkin esok ataupun lusa merupakan malam bulan penuh. Sedang elok, lusa tu merupakan malam Jumaat. Jadi maybe akan berlakunya benda-benda yang syirik macam ni. So diorang pun 5 orang ni, diorang dah sediakan barang-barang yang diperlukan. Diorang sediakan garam, lada hitam yang telah pun diruqyah. Diorang nak pergi pagar keliling kubur. Waktu ni memang diorang mohon betul lah. Diorang mohon, ya Allah ya Tuhanku, semoga kami buat pagar ni ya Allah bukan pagar untuk menghalang daripada orang-orang ini masuk, tetapi biarlah pagar ini buatkan diorang boleh masuk tapi tak jumpa jalan keluar. Macam gitu contoh dia. Maksudnya makhluk-makhluk halus ni boleh masuk ke dalam tapi tak boleh keluar, sebab dia nak tahu siapa pelaku benda ni sebenarnya. So siang tu kan, mereka berlima pun pergilah ke kubur. Diorang pergilah tabur garam lada hitam tu keliling kawasan perkuburan. Diorang buatlah daripada penjuru temu penjuru geng. Memang lengkap upacara pada hari tu. Malam tu pun diorang berlima ni decide nak bermalam dekat rumah salah seorang anggota tu lah, di mana salah seorang anggota tu rumah dia dekat dengan kubur. Diorang cakap, malam ni pinjam rumah engkau lah, satu malam je tidur rumah engkau. Senang, jadi apa-apa nanti kita boleh dengar, kita boleh tengok, nanti kita boleh terus gerak. Diorang pun setujulah. Malam tu, malam Jumaat tersebut, diorang tak tidur satu malam geng. Malam tu, time maghrib, diorang solat hajat, diorang zikir, diorang macam-macam jenis solat diorang buat nak minta tolong Tuhan. Pukul 10 malam tak ada apa-apa jadi. Pukul 12 malam tak ada apa-apa jadi. Pukul 2 pagi tak ada apa jadi. Bulan dah keluar, kemarin mengambang penuh lagi warna putih-putih keemasan geng. Anjing-anjing dekat luar pun dah mulakan bunyi lolongan perlahan. Au au au. Bunyi anjing geng, sama kan? Kau ajar, kau samakan aku dengan anjing Pada pukul 4 pagi, 4 daripada 5 pemuda tadi tidur, tinggal salah seorang. Dia tengah berkawal waktu ni.
Tiba-tiba kedengaran satu bunyi suara garau daripada kawasan kubur. Bunyi macam terus. Yang seorang ni kejut kawan-kawan dia. Kau bangun, kau bangun, kau bangun. Aku dengar sesuatu dekat kubur ni. Diorang pun teruslah bergegas naik motor pergi ke kawasan perkuburan, bawa torchlight yang besar-besar torchlight tu, geng. Sesampai je dekat kubur, dekat pintu masuk kubur, diorang pun mulalah suluh setiap penjuru. Diorang suluh. Satu sana tak ada, dekat satu sini tak ada pula, dekat ujung sini tak ada pula. Dan time tu memang torchlight penuh lah kawasan kubur tu, memang terang benderang, geng. Sehinggalah salah seorang tersuluh sesuatu. Macam ada timbunan tanah merah, tanah yang seakan-akan baru sahaja digali. Diorang berlima pun jalanlah ke arah tanah tersebut. Waktu tu diorang perasan tepi tanah tu ada satu cangkul. Dan memang di situ merupakan sebuah kubur yang baru digali. Dan bila lihat ke dalam lubang yang lahat tu kan, habis, geng. Kayu yang tutup jenazah tu memang habis pecah lah kan, memang reput habis lah. Kain kafan yang membungkus jenazah tu pun habis dikoyak. Tapi kesan koyakan tu ibarat koyakan kasar, bukan koyakan daripada tanah reput ke apa, tak. Tapi masih komplit lah jenazah tu. Ada kepala, ada badan semua. Waktu tu juga bau busuk jenazah mereput mula memenuhi kawasan perkuburan. Waktu diorang tengah tengok jenazah ni, bulu roma dah naik dah, geng. Semua dah takut dah. Tiba-tiba kedengaran lagi suara mengaum. Makin lama makin kuat. Suara tersebut datang daripada arah sebuah pokok rambutan yang lebat daunnya betul-betul di hujung kawasan kubur, geng. So diorang berlima pun jalanlah perlahan sambil suluh ke arah pokok tu, tapi tak nampak benda apa. Waktu ni dah risau. Risau bukan hantu, geng. Risau rimau datang terkam. Apabila makin lama makin rapat, makin dekat, pokok tersebut mula menunjukkan sesuatu, di mana di dahan-dahan pokok rambutan tersebut ada sesuatu yang sedang bertenggek. Bila disuluh, Allahu Akbar, Imam Tahir tengah duduk atas dahan pokok. Duduk macam gini, geng. Ini kaki dia macam gitu, dekat dahan pokok, dengan pakai jubah putih, elok berserban, geng. Tapi muka dia berkedut 1000. Memang Haji Tahir dah umur 70-an, tapi muka dia time tu seakan-akan macam umur dia dah 100 lebih. Memang berkedut. Pipi ni dah layut sangat-sangat, geng. Mata Imam Tahir ni merah menyala, memandang ke arah bulan sambil mengaum. Waktu ni 5 orang pemuda tadi dah mengucap panjang Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Diorang mulakanlah ruqyah, mulalah baling semua jenis garam, geng. Mulalah baling lada hitam apa semua. Selepas baca ruqyah tu, benda tu menunjukkan rasa sakit. Bila tunjukkan rasa sakit ni, maksudnya yang sedang bertenggek tu bukan manusia tapi jin. So diorang decide satu je. Diorang decide kita kena bunuh jin ni, sebab benda ni dah bawa mudarat kepada kita. Dia dah ambil banyak kepala jenazah, tak tahu dia buat apa. Diorang ni nak bunuh jin, diorang ada cara tau. Ni guru diorang ajar lah, di mana diorang akan membunuh jin menggunakan batang pisang, geng. Diorang dah prepare dah batang pisang. So time tu salah seorang tu bawa keluar batang pisang, kecil je, lebih kurang besar ni. So batang pisang ni simbolik sebagai kepala jin tersebut. Diorang pun ruqyahkanlah batang pisang ni, baca apa yang patut. Ambil pisau, diorang mula toreh batang pisang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan bila diorang toreh batang pisang tersebut, yang keluar bukannya getah putih, tetapi darah berwarna merah
menitik ke atas tanah. Selepas tu tiba-tiba jin tersebut lesap, hilang. Batang pokok pisang yang berdarah tu ditanam di tanah perkuburan tersebut dan diceritakan masih ada di sana. Esoknya, bising satu kampung ada berita baru. Berita tersebut mengatakan bahawa Imam Tahir meninggal. Muka Imam Tahir hitam berulat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. That's all cerita for tonight, gang. Thank you pada mana yang sudi dengar cerita sampai habis. Thank you pada mana yang masih setia dengar cerita saya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Janganlah kita syirik pada Allah, gang. Jangan jadi munafik. Jangan lupa untuk subscribe, gang. Bantu saya dapat 100k. Apalah susah sangat korang tekan button subscribe tu. Korang mintalah adik korang tolong, adik angkat korang ramai kan. Dekat kelas sebelah ada seorang, dekat kelas atas ada seorang. Minta tolong semua, gang. Aku hargai sangat-sangat. So that's all for tonight. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next story puaka. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Assalamualaikum, selamat malam. Have a good day tomorrow.